Assalamualaikum dan selamat pagi ya rakan-rakan. Bertemu kita kembali di Pak Ampaya Puchong. Hari ini hari Ahad 13 September 2020, 7 pagi ya. Hari ini saya nak bercerita sikit tentang beberapa perkara teknikal ya. Pertama, saya nak bercerita sikit tentang KMB, kefahaman KMB keluar masuk balik. Nombor dua, macam mana kita nak menggunakan kefahaman KMB ni untuk menentukan berlakunya proses perubahan arah. Contohnya daripada fasa advancing, iaitu market uptrend, berubah arah kepada fasa declining ataupun arah menurun ataupun dikenali sebagai downtrend ya. So kita guna kefahaman KMB ini untuk menentukan macam mana pasaran ataupun market boleh melakukan perubahan arah ya. Okey, pertama dalam kefahaman price action manipulation, semua student PAM yang dah attended kelas saya akan ketahui apakah itu KMB. KMB ni banyak jenis ya. Apa yang saya nak cerita malam ni pagi ni adalah tentang KMB asas saja. KMB asas ya. KMB asas ya. Yang dimaksudkan KMB asas ni, dia punya itu simple saja. High yesterday, buat garisan high yesterday dan low yesterday. Ini merujuk pada di H1 ya. Macam tu ya. Lagi itu sajalah, buat garisan dia setiap hari. Contoh dia, kalau hari Isnin kita nak trade hari Selasa, kita buat garisan high yesterday hari Isnin dan low hari Isnin tersebut. So contoh dia macam ni ya, kita buat garisan. Kita guna spreader lah, macam ni contoh dia ni. Katalah market hari ni ni 4 September ya. So high dia kat mana? Ini high dia. Bukan situ high dia, sini high dia. Silap ya. Sini high dia ya. High dia. Kita ambil body, buat garisan terus, dan ini low dia. Ini low pada hari 4 September. So simple saja market ni. Atau katakanlah market sini dia break high yesterday, lepas tu dia masuk balik di bawah low, di bawah high yesterday ni. Fokus kita nak sell saja ya. Itu situasi pertama. Ataupun katakanlah kita tak merujuk pada graf ni ya, saya tunjuk lakaran saya saja. Market di non sini dia break low yesterday ni dan dia masuk balik di atas low yesterday. Dalam keadaan ni kita fokus buy sahaja. Buy sahaja. Inilah dipanggil KMB. Pemasuk KMB, dia keluar low yesterday, dia masuk balik, keluar masuk balik. Sama juga ni. Dia keluar balik di bawah high yesterday. Itu adalah kefahaman KMB ya rakan-rakan. Asas saja kan. KMB ni banyak, ada KMB asas, KMB ibu kandung, ibu tiri, KMB jiran, KMB B2B. So pagi ni macam mana kita nak menggunakan KMB asas ni, high yesterday, low yesterday ni, untuk menentukan perubahan arah. Okey, clear ya tentang KMB asas ni.
Okey. Apa yang kita perlu lakukan, ini saya lupa nak cerita. Kita ada value area ya. Ni value area ya. Ni EMA 50, EMA 20 ya. So nak faham dah ni, ini EMA yang biru tu 20 dan ini EMA 50. Exponential, moving average, exponential, close ya. Okay, clear ya. So ini gabungan dua ni EMA 50 campur EMA 20 menghasilkan WA, value area. WA ni dikenali sebagai value area. Kawasan berharga lah. So kawasan berharga ni, value area ni, salah satu fungsi value area adalah untuk mengenal pasti fasa-fasa dalam arah pasaran lah, sama ada fasa declining, fasa advancing, fasa distribution ataupun fasa accumulation. Kalau market naik macam ni naik ni dikenali sebagai fasa advancing. Kalau market sideways macam ni, sebelah atas ni, ini dipanggil fasa distribution. Kalau market turun ke bawah macam ni, ni dipanggil fasa declining. Katakanlah market sideways di sebelah bawah, ini sideways sebelah bawah contoh dia kan, itu dipanggil fasa accumulation. So ada 4 fasa dalam kefahaman PAM ya. Kalau kefahaman lain tu dipanggil uptrend, downtrend dan ranging. Okey, macam mana kita nak guna kefahaman KMB asas ni untuk menentukan berlakunya perubahan arah. Contoh ni kita lihat ya, market naik dan berlaku naik ni maknanya fasa advancing, dan dia membuat fasa distribution dan turun. Kita guna kefahaman KMB asas ni ya, macam mana terjadinya perubahan arah. So kalau kita nak lebih jelas melihat KMB ni kan, ini berapa ni, 2 September ya, kita guna line chart. Okey, line chart ni apa kita tengok ni, nampak ni. Okey. So nak tanya, ini jelas lah. Ni market high yesterday. Ni high yesterday ni. Kita tunjuk ni ya. Nak tunjuk pada you all ya. Ni high yesterday ni. High pada hari 1 September. Market tengok. Keluar high yesterday. Dia masuk balik. Tengok market buat sideways sekejap. Terus lakukan perubahan arah. Turun terus. So inilah KMB ya. Nampak tak? Jelas sekali macam mana perubahan arah tu berlaku ya. So itu satu. Sekarang ni kebanyakan rakan-rakan dia kurang faham. Kadang ada berlaku KMB. Ada berlaku KMB misalnya kat sini kan. Kita tengok contoh KMB. Nanti kita datang balik dekat contoh pada 2 September ni ya. Kita tengok contoh-contoh KMB. Ini pun contoh KMB ni. Ni high yesterday. Keluar, masuk balik, sell. Ada lagi tak? Ni pun sama juga, ada tak KMB? Ni pun sama, KMB juga ni. High yesterday. Keluar, masuk balik. Macam itulah. Ni pun ada tak ni? Ni pun KMB juga. Low yesterday kat sini. 2-3 kali dia dindong kat situ. Masuk balik. Buy. Ni pun sama, KMB. Keluar, masuk balik. Dia break high, masuk balik, sell. So sekat 20 pip, 30 pip tu boleh dapat lah dengan entry KMB asas ni. Tapi untuk pagi ni saya nak menceritakan macam mana
KMB yang boleh melakukan perubahan arah di H1. Maksud saya perubahan arah tu mungkin sebab di H1 mungkin penurunan ataupun kenaikan tu berlaku 100 pip, 120 pip. Mungkin dekat daily tu ia merupakan sebagai retracement saja ataupun perubahan arah yang besar. Okey, kita lihat kembali pada 1 September. Kita lihat betul-betul apa yang berlaku dekat 1 September ni. Kita tukar balik kepada candlestick. Okay, ini candlestick Okay. Kita dah faham. Tengok ni apa high yesterday ni. Market keluar, dia masuk balik, dia retest dekat apa line KMB ni, market meneruskan penurunan. Okey, satu lagi, salah satu tanda-tanda apa berlaku perubahan arah, berlaku KMB, market dah break value area ni BEMA, saya panggil BEMA. BEMA ni maksudnya break EMA. Ini candle yang break value area ni, nampak ni, dipanggil BEMA. BEMA ataupun apa maksud singkatan pada break BEMA. Jadi BEMA maksud dia. So bila market break BEMA, selalu dia market tak naik terus lah, turun terus lah macam ni kan. Dia tak turun macam ni terus. So apa yang berlaku, market retest dulu dekat line KMB ni, nampak, baru berlaku proses penurunan. Okay kan. So dalam sini kita dah tahu berlakunya perubahan arah. Satu, ada KMB asas, ada BEMA. Satu KMB asas ni yesterday keluar masuk balik. Nombor 2 berlaku BEMA. Nombor 3 pula, tengok pada value area ni ada berlaku persilangan, titik persilangan ni, nampak ni. Ni 50 20 cross. Ini titik persilangan lah, nampak. Ini bawah ni merah ni EMA 50 di bawah, EMA 20 di atas. Sekarang ni EMA 50 di atas, EMA 20 pula di bawah. Ini menunjukkan berlakunya proses penurunan. Ini bukti nombor 3. Nombor 3. So kekuatan untuk berlakunya perubahan arah tu dah ada. Namun ada lagi yang masih kurang faham, nak tambah lagi kefahaman ni yang buktikan apa berlakunya proses penurunan ataupun perubahan arah. Kita menggunakan kefahaman M dan W. Okey kan? Apa yang maksud M dan W ni? Kalau sebelah atas macam ni, kita buat trend line macam ni, asal. Ini kefahaman M dan W. Itu kefahaman tu lah. Mungkin dalam teknik lain tu dipanggil head and shoulder, saya tak tahulah. Tapi bagi saya, apa yang saya nampak market M dan W. Kalau market sebelah atas, ni market high, ni apa advancing, kita nampak market macam ni. Untuk M ni secara kasar dia. Nampak bentuk M lah. M ni, M. Mana ni saya panggil point ni point 1. M ni point 1, ni point 2. Point 1 ni lebih rendah pada point 2. 2 lebih tinggi daripada 1. Itu syarat dia. Kalau di sebelah bawah macam ni, decline ni dia bentuk W. Dia bentuk macam ni lah. W kan. Ni 1, 2. Dia terbalik lah. Maknanya 1, 2 lebih rendah daripada 1. Ni. Point 1 lebih tinggi daripada 2 ataupun 2 lebih rendah daripada 1. Terbalik So inilah kefahaman M. Okey, kita tambah kefahaman M dan W untuk mengenal pasti berlakunya perubahan arah, sama ada di fasa advancing ke fasa declining. Tapi dalam kes 2 September ni, kita merujuk kepada M, sebab di fasa advancing
berlakunya proses penurunan pada fasa declining. Okey, kita tengok betul-betul apa yang terjadi kat sini. Okey, tadi sudah kita ada KMB asas, kita ada BEMA, kita ada market bisilang point kat sini. Itu dah 3 kekuatan yang kukuh ya. Okey. Nampak tak M kat sini? First, untuk nak tahunya ada M ke tak, apa yang kita perlu buat? Kita kena buat trend line lah. Trend line yang saya tunjuk ni macam ni tadi tu, itulah trend line. Okey, kita tengok sini. Ini titik trend line ni. Ni nampak ni. Yang dimasukkan M tu macam ni. Nampak ni? Sekejap ya. Sini, sini, sini. Cuba perhatikan. Ini satu. Satu, ini dua. Satu lebih rendah daripada dua. Kerana dia memenuhi syarat. So, cuba rakan-rakan. Ini trend line. Satu, dua bentuk M. Apa yang kita nak tengok, ada je KMB asas. Ni KMB asas ni, line KMB asas. InsyaAllah, jika berlakunya perubahan arah, ada bentuk M macam ni. So, apa yang perlu kita buat? Ni ada BEMA ni kan. Kita ambil support yang paling, ataupun resistance yang paling dekat kat sini lah. Kita buat garisan macam ni. Okay. So, bila kita buat garisan macam tu, selalu dia, saya tukar colour sikit lah kan. Colour tu. Selalu dia market, ni. Tengok market ni rakan-rakan, dia break sini kan. Dia break BEMA tadi kan. Pakai retest balik dekat trend line. Dia break apa ni resistance ni. And then kita nampak ni point apa yang tadilah M50 bersilang, makna inilah ni candle ni, nampak candle ni, candle sell ni, dia break support ni dengan jelasnya. Inilah menunjukkan berlakunya perubahan arah. So fokus kita insyaAllah kita nak sell saja. Sell kita adalah sell di CPWA. Dekat sini kalau ada candlestick kat sini, inilah candlestick manipulasi. Sell kita di CPWA ya. Okay guys, saya harap rakan-rakan faham dengan penerangan saya ini. InsyaAllah saya harap video yang simple ni dapat memberi manfaat kepada anda dalam urus niaga anda, dalam trading forex anda. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang tu datangnya daripada saya. So insyaAllah di lain masa, di lain hari kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.